Okey, semua hari ini kita bincang pasal sistem padu yang 3-4 hari ini agak-agak popular, okey, yang dilancarkan oleh Kerajaan Madani, Anwar dengan Rafizi. Ini adalah idea ataupun boleh dikatakan formula lah, Rafizi untuk dapatkan orang kata data ataupun almost dah dapat near real time data tentang profiling ataupun juga profiling rakyat Malaysia untuk nak memberi targeted subsidi ataupun apa-apa bantuan daripada kerajaan. Okay, so kita tengok first sebelum kita memberi apa orang kata pendapat ataupun cadangan ataupun penambahbaikan, kita tengok apa itu sistem padu dahulu. Okay, so ni adalah sistem padu. Okay, saya just quickly run through. Okay, dia lancarkan lebih kurang 6 bulan selepas uh, kerajaan Madani ambil alih. Okay, so basically kita nampak Rafizi agak terburu-buru juga ataupun kerajaan Madani agak terburu-buru untuk lancarkan sistem ini, sistem padu. Okay, dalam 6 bulan mereka claim dapat go live. Tapi ada banyak persoalan tentang satu pasal security data breach. Okay, kita pun dengar lawyer group ada raise concern about personal data. Okay, tapi Rafizi denies. Okay, yang akta PDPA ataupun akta data peribadi mungkin tak terpakai untuk untuk uh, sistem padu ni. Okay, so ini update 2 hari lepas. Okay, so basically dalam 233,000 lah. Sekarang ni saya dengar dalam almost 400K kita dah orang kata yang dah daftar. Tapi ni jauh kurang daripada e-Madani Kredit. Okay, yang e-Madani Kredit ni kita nampak sambutan dia almost kalau tak saya dekat 6 hingga 8 juta. Okey, rakyat yang apa claim. Okey, yang saya rasa yang layak ataupun yang qualified lebih kurang dalam 10 juta lah. Okey, tapi yang apa orang kata claim 6 hingga 8 juta. Jadi kita nampak dalam 3-4 hari ni cuma dalam 400,000 as of today kakak saya yang baru isi. So jauh betul. So tak tahu kalau dengan rate yang pergi macam ni, saya tak tahu data sistem padu ni sama ada will reach dia punya objektif ataupun it's going to be orang kata fail initiative ataupun fail formula daripada Rafizi. Okay, so ini yang kita kena tanya Rafizi. Hashtag tanya Rafizi ataupun hashtag Rafizi jawab. Okay, apa dia punya plan, apa ataupun dia rasa dia percaya ataupun dia masih percaya yang sistem padu ni perlu. Okay, ataupun apa akan berlaku kalau cuma katakan 1 juta je maksimum yang isi. Okay, sebab daripada data yang e-Madani yang baru ni, almost dekat 10 juta yang layak, yang income kurang daripada 100,000 ringgit Malaysia lah. Okay, ringgit, sekejap saya ambil pemadam. Ringgit Malaysia. Mana pemadam ni? Okay, ringgit Malaysia 100,000 ke bawah, almost dekat 10 juta yang layak. Okay, tapi kalau cuma 1 juta atau setengah juta yang isi, okay, untuk sistem padu ni, does it meet dia punya objektif? Okay, untuk target subsidi. Itu satu persoalan lah. Okay, so nevertheless, of course kita tahu isu-isu yang berlaku, nombor IC digunakan, lepas tu apa ada isu pasal apa bug vulnerability, okay, atau sistem masih tak stable, okay, then few other issues lah. Okay, so saya tak nak go through those sekarang ni. Okay, sekarang ni kita pergi pada, okay, so I just quickly give you a background. Sistem padu ni adalah website, so kena register. Okay, pergi isi nama penuh, kad pengenalan, postcode, dan ada yang ada masalah dengan postcode. Okay, that we put aside.
dan kita akan dapat OTP. So kita boleh register pakai confirm melalui email atau dan dengan nombor phone. Dan kita ada, orang kata boleh set password, okay, macam biasalah. Okay, then we have a eKYC, okay, yang kena ambil IC front and back, dan kita kena tunjuk muka kita supaya dia ambil kamera, gambar ataupun dia record. Ini adalah sistem yang canggih lah, pernah pakai dekat dalam sistem kalau saya Uber, GrabCar, MySNB, and then Touch and Go, semua e-wallet dah pakai sistem ni. Okay, so ini ada beberapa maklumat yang perlu isi, macam maklumat asas, alamat, pendidikan, isi rumah. Okay, untuk Rafizi nak bagi targeted subsidi. But question is, perlu ke nak create satu sistem padu ni? Okay, so saya akan jawab ataupun memberi input sedikit. Okay, contoh kita kena isi pinjam perumahan ataupun kita just confirm apa pinjam perumahan ada atau pinjaman kenderaan kita ada, pinjaman pendidikan, pinjaman peribadi. So all this info diisi, okay, ataupun kita just retrieve, ataupun mungkin Rafizi dah ni, kita sistem ni di retrieve from the database, from contoh bank ke ataupun BNM, okay, ataupun kat sini education, okay, so education maybe daripada, I'm not sure, daripada Kementerian Pendidikan ataupun data yang ada di retrieve, okay, ataupun daripada data LHDN ataupun EPF di retrieve, okay. But question still boils down to, perlu ke kena isi untuk nak dapat ni, okay. My short answer probably will be no. It's a big no. Okay, saya akan bagi tahu kejap lagi kenapa. But we just quickly go through the background ataupun the orang kata the big picture first. Okay, so persoalannya kita dah ada macam-macam orang kata agensi kerajaan ataupun agensi berkaitan dengan kerajaan, LHDN, KLCJ, Bank Negara ataupun bank-bank, okay, SPR, okay, semua menggunakan nombor kad pengenalan. Okay, so key ia adalah nombor IC. Okay, so kenapa tak orang kata buat penambahbaikan ataupun just improvise. Okay, improvise. Okay, buat penambahbaikan daripada sistem yang dah ada. Kenapa nak create satu sistem baru? Okay, itu adalah persoalannya. Okay, okay, so kalau kita tengok, okay, kita boleh just saya ambil key agency lah, tapi sebenarnya mungkin ada banyak agensi. Rafizi mungkin lagi tahu. Okay, kita tengok agensi yang, okay, first kita SPR, data SPR ni, okay, ada yang kata boleh beli, okay, even third party boleh beli and then boleh digunakan. Okay, kebanyakan, okay, data yang dalam SPR ni adalah sejak kita ada undi 18, automatic dia dah daftar. Okay, so data yang ni, kata saya, almost ada dalam 20 ke atau 22 juta. Okay, pengundi berdaftar. Okay, mungkin kalau kita tolak sedikit, ada yang dah meninggal ataupun ada yang orang kata tak aktif. Maksudnya belum dikemas kini. Okay, tak apa, kita ambil plus minus 20 juta. So ini adalah nombor yang ataupun angka yang agak besar daripada angka population rakyat Malaysia. Sekarang ni almost 33 point something ataupun 34 juta. Tapi kalau kita tolak dalam warga asing dah 3-4 juta, okay, so it's come to around 30 million. So kita from now on kita just ambil katakanlah 30 million will be rakyat Malaysia lah, okay, yang betul-betul orang kata rakyat Malaysia. Okay, LHDN of course kita ada data gaji, okay, tanggungan bawah 18 tahun, status kahwinan, isteri, semua tu adalah, okay. And KLC of course kita ada data gaji, okay, ada yang okay, pengeluaran untuk rumah dan juga pendidikan ataupun ada macam-macam. Of course Jabatan Pendaftaran Negara yang buat IC, dia ada data keluarga kita, so maknanya anak kita ada nombor IC, okay,
dia ada related, sebab bila kita buat surat beranak mesti ada nama ayah, nama ibu, so it's kind of a linked. Okay, nama ayah, nama ibu, okay, dia link kepada ni, ataupun kita sebagai ayah dia link kepada bawah kita juga. Okay, so dia ada semua data keluarga lah. Dia PJ of course data pemilikan kenderaan, dia ada motor, motosikal, semua ada, semua pakai nombor IC. Of course bank negara ataupun agensi, kita ada data kris, okay, maybe credit score, hutang-hutang individu ataupun simpanan semua ada. Okay, melalui individual bank ataupun sebagai centralized under bank negara. Okay, so kita tengok sekarang ni, okay, e-Madani, okay, ini yang tadi saya cerita, lebih kurang 6.5 juta dan juga yang dah dapat, dan tinggal lagi 1.8 juta yang masih dalam proses. So lebih kurang dekat 8 juta. Okey. Yang orang kata ada data ataupun ada buat permohonan e-Madani. Banding jauh beza dengan sekarang ni, cuma 400K ataupun 400,000 yang isi sistem padu. E-Madani boleh dikatakan 6.5 juta dapat RM100 kredit. Maknanya 6.5 juta confirm gaji mereka adalah kurang daripada 100K, sebab tu mereka layak. Yang cuma 1.8 juta ni mungkin dekat borderline. Okay, ataupun ada beberapa isu. Okay, so nevertheless, kalau borderline pun tak apalah, kita plus minus give or take, katakan 8 juta mungkin layak. Okay, selebihnya yang daripada, macam tadi saya kata, daripada 20 juta pengundi tu yang lebih daripada 18 tahun, okay, maybe yang baki, okay, antara ni kepada katakan daripada 8 juta ke ni, mungkin yang 12 juta ni mungkin adalah golongan-golongan T20, okay, ataupun kebanyakannya, okay, mungkin dari berapa juta, 6, 8 juta atau 10 juta adalah T20, mungkin baki 1-2 juta tu mungkin statusnya kita tak berapa tahu. Tapi at the end of the day, kalau kita pakai 80-20 rule, Pareto rule, Rafizi will know better, ataupun pegawai-pegawai dalam Kementerian Kewangan atau Ekonomi mungkin tahu better. So at least if you target, okay, almost close to about 18-20 million, okay, rakyat Malaysia yang bekerja ataupun yang lebih daripada 18 tahun, kita dah almost dah cover. And then baki, katakanlah contoh, maybe dalam 5-7 juta ataupun 5-9 juta adalah anak-anak yang kurang daripada 18 tahun. Okay, so kita dah cover. And then warga emas maybe katakanlah dalam 2-3 juta. So kita dah almost cover almost bulk of 30 million. Maknanya antara anywhere between 26 to 29 million rakyat Malaysia yang kita mungkin dah cover dalam kita punya database ataupun mungkin yang layak, okay, untuk apa-apa subsidi. Okay, so ini yang tadi saya maksudkan, lebih kurang 21 juta pengundi lah, okay, yang lebih daripada 18 tahun ke atas. Okay. Okay, so before going to cadangan ataupun apa mereka, ataupun kenapa Rafizi tak buat fikir out of box, ataupun pegawai-pegawai atau penasihat yang mungkin memberi idea kepada Rafizi, kenapa tak break it down in a few orang kata sebagai aggregate categories ataupun segments. Okay, contoh sekarang ni kita data ni rasanya Dawson pun ada, okay, based on yang saya kata 34 juta ni, plus minus katakan 34 juta kita exclude for the foreigners, okay, ataupun bukan warga negara Malaysia ataupun bukan PR. So kita ada 30 million, okay. Dari situ data Dawson kata almost 51% is the male, and then about 49% is the female, okay. So ini untuk male dan female, tapi itu tak ada kaitan sangat, okay. Cuma next slide, okay. Ini yang tadi saya maksudkan. Okay, so kalau kat sini kita nampak, okay, this is a breakdown. Sebab bila kita nak bagi subsidi, okay, it's almost, orang kata, daripada adult population, okay, adult population atau teenage, atau okay, katakan kita ambil adult population, okay, sampai ke almost yang working population lah, okay.
Dan kita ada senior categories, okay. Itu adalah kategori. Dan of course, bantuan adalah kepada anak-anak ataupun yang berumur bawah. So kalau kita segregate macam ni, kalau kita perasan kat sini, almost kalau saya ambil lah working population ataupun katakan kalau saya ambil working population, almost dekat 17 tambah 16, 33, almost dekat 44. Okay. Kalau kita ambil yang ni, almost 50% adalah working population. Okay. So working population atau ada population, so mungkin data mereka ni ada dalam LHDN. Okay. Mungkin tak semestinya 100%, but at least 97, 98 ataupun if not, okay, 99% plus. Okay, data mereka sama ada dalam LHDN ataupun EPF. Sama ada dia orang bekerja sendiri ataupun yang bergaji-gaji, tak ada masalah. Yang bekerja sendiri pun, dia masih perlu submit form BE ataupun B. Okey, saya kurang pasti. Okey. So antara dua ni lah form yang dia orang kena isi. So kalau dia isi, kita ada data mereka. Untuk kids, okey, kita ada almost 20, 19, almost 25% lah. Okey, one quarter adalah teenage ataupun orang boleh katakan anak-anak lah bawah 18 tahun. Okey, then warga emas, okey, kita ambil daripada almost dekat 8%. Tadi dalam 50% tu saya tak ambil ni. So ini adalah 11%. Tahun 20%. So kalau kita tambah ni 50 plus 25, 75, 86, almost close to, orang kata of course dia tak exactly to 100%. So kita dah cover almost data ni, okay, ataupun age ni, dia dah cover kita punya bulk of the population. Okay. Okay, so ini yang tadi saya nak share. Okay, yang saya kata almost berapa tadi, 10 juta kat sini, RM100. Okay, sehingga 10 juta rakyat Malaysia. Okay, so maknanya almost half ataupun one third lah kalau kita ambil 30 million dan about one third. Okay, working population adalah mungkin layak untuk kredit, e-credit ni. Okay, so dia dah cover. So kalau kita ambil yang daripada data SPR almost 21 million, so dah 50% data ni memang kita dah ada dalam bentuk orang kata yang dah apply ataupun almost dah dapat ataupun semua most of them dah dapat kredit. So kita dah ada data yang available. Okay. Okay. So, okay, kenapa saya nak tunjuk sini? Okay, this next part. Sekarang ni LHDN katakanlah ada data comprehensive data, okay, untuk ni. Kenapa subsidi ni kita tak improvise ikut apa yang sistem dan memang dah ada dah berpuluh-puluh tahun ataupun sejak belakang ni ataupun kerajaan-kerajaan daripada contoh UMNO ataupun apa tu sebelum ni lah, okay, Barisan Nasional. Okay, so cara kerajaan sebelum ni, okay, mereka bagi, okay, subsidi, okay, not to say subsidi lah, okay, dia beri banyak relief ataupun dia bagi pelepasan cukai, so untuk membantu rakyat. So kalau kita tengok sini, okay, kenapa bantuan-bantuan, okay, macam saya kata, kita ada beberapa kategori, okay, yang bekerja, okay, saya ambil test lagi senang, okay, yang bekerja, okay. So kita boleh memberi dalam bentuk relief, okay, ataupun pelepasan cukai sebagainya lah, okay. Dan kita ada students, okay. Students ni kita boleh memberi daripada macam dulu sebelum masa zaman Najib, kita dapat e-voucher ataupun kita dapat apa insentif apa bantuan sekolah sebagainya, okay. Dan untuk of course golongan B40 dia ada macam-macam lah, okay. Kita ada dulu apa BRIM, okay. Kita ada BRIM dan of course sekarang ni modified version kita ada STR, okay. Ada macam-macam jenis yang kita boleh memberi orang kata direct cash ataupun direct insentif kepada rakyat, okay, yang berhak ataupun yang memerlukan bantuan jika subsidi ditarik balik.
just ni persoalan, okay, kepada Rafizi ataupun siapa yang develop sistem ni, okay, instead of creating a new system apa semua tu, kenapa tak buat penambahbaikan? Contohnya lah, okay, ini just sebagai contoh, katakanlah harga minyak sekarang ni, okay, RM2 5 sen, okay, RM RM2 5 sen seliter, okay. Jika kerajaan nak tarik subsidi, of course, janganlah dari RM2 5 sen terus pergi dekat contohnya lah RM3 overnight. Okay. Katakanlah dia naik 2 sen atau 5 sen. Okay. Pergi kepada RM2 10 sen. Okay. 5 sen increase ni, of course, dia akan bagi efek kepada semua. Okay. Dia akan bagi efek kepada semua. Sebab semua perlukan, orang kata, penggunaan minyak. Okay. Gunakan minyak untuk pergi balik kerja, pergi hantar anak pergi sekolah ataupun nak travel bercuti. Jadi semua akan merasa. Jadi for the time being ataupun for the initial period, this 5 cent, okay, increase, okay, kalau nak bagi kepada yang layak, okay, daripada Rafizi create sistem apa orang kata, profiling, individual profiling ikut kawasan, ikut posko, contoh Mid Valley, sebelah Mid Valley adalah apa tu, Kerinci ataupun apa yang ada flat yang sebelah Mid Valley tu, okay, semua duduk dalam postcode yang sama, ataupun Mont Kiara sebelah dia ada Segambut semua. Jadi dia nak datang dengan idea, okay, satu idea, oh kita perlu memberi subsidi kepada orang yang mungkin duduk di bandar, okay, dengan tanggung yang banyak, okay. Jadi dia kena dapat lebih banding dengan orang yang mungkin duduk dekat kampung tapi tiada tanggungan yang banyak. So itu dia punya idea. Tapi it's ask back lots of questions. Okay, Rafizi ataupun pegawai-pegawai Kementerian Ekonomi, kenapa tak just not to say play around, okay, think a bit, orang kata out of box, ataupun you just leverage dengan cara yang kita pernah buat sebelum ni. One of the things is LHDN, okay, relief. Okay, ini satu. Saya akan touch on ni. Contohnya lah, kalau rasa yang ni akan memberi impact, okay, you can give, instead of 2,000, boleh naikkan jadi 2,500 ataupun 2,100 ataupun 2,800. It's up to you guys to decide. Okay, so currently katakan dia bagi 2,000, okay, relief. So just tambah sedikit saja. So at the end of the day, okay, the pool of money ataupun duit yang ketua keluarga dapat, katakan saya sebagai parent, okay, saya dapat gaji 3,000 ataupun 5,000, saya akan allocate certain untuk perbelanjaan anak, certain untuk transport, certain untuk makanan, certain untuk saving, certain untuk, orang kata, perbelanjaan yang ni lah. Okay. So kalau kita rasa transportation part tu yang pasal menggunakan petrol, okay, ataupun diesel, okay, dia kita tarik balik subsidi, so dia akan ada effect increase. So immediately dia akan bagi effect. So kalau kita nak bezakan antara B40, M40 ataupun T20, okay, of course T20 akan pakai banyak sebab dia akan travel banyak ataupun dia pakai kereta yang besar, which is dia punya kata fuel consumption, okay, is much higher, okay, banding dengan kalau kita pakai motor, B40 mungkin pakai motor, ataupun M40, B40 yang pakai kereta kecil, okay, yang CC dia 1,600 ke bawah ataupun mungkin 1,200 ataupun even 1,300, so dia akan pakai banyak. So kita nak target, okay, kalau target subsidi, just memberi sedikit. Ini saya cuma bagi tahu pasal anak. Of course akan ada persoalan, oh patutnya dia memberi pada individu atau ketua yang affected. Okay, I'll come to that topic. Tapi ini saya cuma nak bagi tahu, kalau katakan kalau anak banyak, okay, salah satunya adalah kita increase. Of course kalau kita increase just orang kata blank, orang kata just blindly, then T20 pun akan ni dapat. Tapi based on apa data atau based on normal kita punya, orang kata apa kita panggil, bukan analogy, based on uh, yang kita tahulah, okay, daripada kita punya norma masyarakat, biasanya T20, okay, akan ada anak satu atau dua, okay. Ini yang biasalah, okay. Tapi boleh Rafizi boleh buat focus group atau survey, okay, untuk confirmkan, okay.
Tak perlu nak buat survey seluruh rakyat Malaysia. Just take, orang kata, some sample of B40, M40 mungkin. Okay. Tapi sekarang ni trend pun berubah. Kebiasaannya mungkin orang ada anak lebih daripada 2, kadang-kadang 3, 4 ataupun 5 hingga 6. Okay. So ini adalah trend. Okay. So clearly kat sini kalau kita nak targeted subsidi sebab ada anak banyak, why not dekat sini, okay, buat satu syarat atau satu filter ataupun satu kategori yang baru. Kalau lebih daripada 2 orang anak, dia akan dapat extra RM1,000 ataupun extra RM500. Okay, so something like that. So you're giving a targeted subsidy atau targeted relief ataupun pelepasan cukai kepada yang mungkin mendapat dia punya, orang kata, efek dia. 2020, okay, kalau katakanlah T20 ada anak 3-4 orang. So even kalau ada efek sebab dia kena ada efek subsidi tarik balik, bagi dia extra expenditure RM300, RM500 is nothing. Okay, tapi untuk B40 atau M40 mereka akan terasa. So cara untuk ni, so just increase relief dekat sini. Okay, so boleh add kategori. Kalau tak nak add blindly dekat sini, tambahkan dari 2,000, you add another category. Kalau of course kat sini pun untuk setiap anak yang belum kahwin, so indirectly memang dah dapat. So kalau nak add on another category ataupun another kind of targeted subsidy yang betul-betul dapat, so kalau katakan ada lebih daripada 3 orang anak, akan dapat additional RM500 relief, something like that, ataupun RM200. The quantum kerajaan boleh tentukan. Okay, so this is where actually we have this tool dekat LHDN. Okay, based on the income, we actually can create extra category ataupun we can create extra filter ataupun we can create extra relief, okay, ataupun additional quantum based on certain category. Maknanya anak lebih daripada 5 orang, okay, mungkin lebih daripada 3 orang tambah RM100. Okay, as an additional, since kita tarik balik subsidi sedikit, kalau katakan tiba-tiba kat sini RM2.5 pergi kepada katakan RM2.30 overnight, contoh. So then boleh bagi quantum ni boleh increase kepada 300. Ini kalau lebih daripada 3 orang anak. So on top of it, boleh juga tambah satu lagi. Kalau ada lebih 300, kalau lebih 6 orang anak, dapat additional extra RM200, something like that. So dia akan dapat all the benefits. So indirectly kalau harga minyak naik, contoh, ataupun harga gula ataupun beras ataupun apa-apa yang subsidi ditarik balik, okay, yang akan datang in future. So indirectly kita boleh pump balik that effect supaya ataupun cushion balik supaya that inflation ataupun dia punya effect tak terasa. Kita akan, of course, akan ada pesan, oh kalau kita bagi kat sini dia tak, so yang ni kesannya adalah immediate, yang ni cuma kita akan dapat at the end of the year masa kita nak buat e-filing. Okay, tapi jangan ada betulnya, okay, tapi kadang-kadang kita kena ingat juga, kadang-kadang PCB ni, okay, dia ada dia punya kriteria macam mana dia potong, okay, so that's also can actually cushion a bit, okay, for the immediate ni. Of course kalau untuk orang kata kalau tiba-tiba naik overnight macam ni, kita boleh pakai yang e-credit, okay, yang macam zaman dulu Najib pakai, tapi sebenarnya bukan e-credit lah, dia pakai macam voucher BRIM, okay. So kita kan immediate, kalau katakan overnight besok nak naik minyak, so immediately kerajaan boleh masukkan duit kepada e-credit kepada semua yang layak, immediately bagi dalam katakan RM300 e-credit. So siapa yang layak terus dapat. So duit ni terus boleh pakai untuk 1-2 bulan ataupun 3-4 bulan, yang RM300 ni untuk cushion the effect. Jadi diorang dapat on the spot within 24 hours dapat dan boleh guna. Jadi e-credit yang dapat ini adalah untuk cushion for the immediate, okay. Pelepasan ataupun relief yang kita dapat itu untuk cushion at the end of the year, at the end of the year ataupun along the way melalui PCB lah, okay. So ini satu-satu yang kerajaan boleh gunakan. Okay, next saya tunjuk, okay, I'll come through ni.
So ini yang tadi saya kata, kita boleh gunakan pelepasan anak relief, okay, atau apa-apa kategori yang kita boleh tambah untuk cushion the effect. Okay, so satu lagi, ramai juga yang kata, oh kalau LSDN yang kerja sendiri ataupun yang bisnes sendiri mungkin, tapi kalau ikutkan apa untuk undang-undang, okay, of course yang employed definitely akan kena submit form LSDN lah, okay. Yang buat bisnes, okay, ataupun yang kerja part time macam buat apa Grab driver ataupun even Food Panda apa semua tu, ataupun yang jual-jual apa bisnes, okay, dia orang pun sepatutnya perlu isi form, okay, kena isi form B, okay. Kalau it is a more of a business model, must be used as reported as income using form B, okay. So dia perlu isi form ni. Okay. So kalau diisi form, jadi sama juga bila diisi form, isi, dia boleh claim dia punya relief ataupun pelepas cukai at the end of the submission sebelum kita submit. Okay, so adalah apa syarat-syarat itu boleh apa check in detail. So I just quickly apa orang kata just pick up key point. The frequency of work performed determines the type of return form. Okay, so of course yang tadi saya kata yang gaji tu, okay, itu kita pakai form BE, okay, okay, ataupun yang bergaji, okay, tapi kalau income tu cuma part time, so dia kena isi dalam other income section. Tapi kalau dia buat part time, tapi dia almost is like done every month ataupun it's become the main income, then dia kena isi seperti businessman. So dia dah cover. Jadi apa-apa yang orang kata yang bukan termasuk dalam orang kata yang individu yang bekerja, dia buat bisnes dia apa semua, dia masih boleh isi form LSD and any subsidy related ataupun any relief kita boleh pump in, okay, dekat dia punya submission, then dia boleh entitled untuk tolak cukai, okay, ataupun dia tak perlu nak bayar cukai, okay. Yang bagusnya kat sini, okay, dia macam kerajaan tak perlu nak fikir banyak kali, okay, sebab dia like macam left pocket right pocket, duit yang rakyat bayar sebagai cukai kepada LSDN. Okay, kita bayar sebagai gaji kita atau income kita kepada LSDN. LSDN adalah kerajaan lah. Sebab LSDN dia bagi kepada kerajaan. Okay. So, dan kerajaan bagi balik sebagai subsidi in terms of, kata, untuk minyak ataupun beras, gula apa semua tu. Why not? Dia just kurangkan cukai. Okay, ataupun dia beri pelepasan cukai. Jadi duit ni tak keluar ke sana. Okay. So, basically duduk masih dekat rakyat. Jadi rakyat yang berhak ataupun yang layak, dia just orang kata duit tu pusing kat sini. Jadi dia tak adalah pergi dekat subsidi yang sini siapa ya T20, okay, dengan siapa tu warga asing, okay, dia guna ataupun salah guna atau abuse. Okay, so kalau duit tu just dekat ni dia tak bayar, so duit tu ada dekat dia. Jadi kalau dia layak, dia dapat. Okay, sebab dia boleh dapat pelepasan cukai. So tak adalah dia jadi macam blanket, okay, subsidi yang semua orang dapat. Okay, this is something yang orang kata kita boleh leverage ataupun utilize on sistem yang ada sekarang. Okay, of course ini kenapa saya beritahu, basically kita apa basic needs of human, of course makanan, rumah ataupun shelter, rumah sewa ke, of course kesihatan, clothing. Okay, apa yang saya nak masukkan sini adalah uh, untuk fuel adalah transportation atau mobility lah. Kita nak pergi kerja ulang alik, kita akan naik public transport ataupun naik kereta ataupun naik motor. Okay, so satu hari kita pergi balik kerja katakan 20 km pergi, 20 km balik, so almost 40 km. So kita akan jadi 20 hari bekerja atau 25 hari bekerja. Katakanlah minyak kita spend seminggu 40 atau 50 ringgit. Okay, contoh minyak. Okay, saya ambil 50 ringgit lah kali dengan 4 minggu. So kita akan spend dalam 200 ringgit just untuk minyak. Saya just ambil minyak Saya tak ambil yang apa orang kata. Nanti orang kata, oh itu tak kira termasuk maintenance, repair, insurans apa semua tu. Okay. Itu adalah apa? Sebab yang tu jarang kita dapat subsidi. Okay. Ataupun tiada subsidi lah.
Okay, yang sekarang ni so far yang just clear cut subsidi yang kita dapat adalah petrol. Okay, jadi katakan perbelanjaan untuk petrol ada 200, okay, untuk seorang lah. Okay, jadi yang duit ni yang sekarang ni saya dapat blanket subsidi atau dekat minyak. So 200 ni macam mana kita bagi balik kepada individu ni, okay, atau sedikit, okay, dia bukanlah 200 sebab dia pun semua kena bayar at least some basic orang kata uh, expenditure untuk minyak, okay. So dia ambil sedikit, then kita bayar sedikit sebagai subsidi. Katakan kalau subsidi ditarik RM200 tu mungkin contohnya lah dia dah jadi RM250. So extra RM50 ni yang kita kena bagi balik dekat individu ni supaya dia boleh gunakan. Sebab kalau subsidi ditarik balik, dia punya expense dah naik dalam RM50. Okay? So RM50 ni sepatutnya kalau dengan subsidi dia tak perlu bayar, dia tak perlu fork out. So macam mana kita nak bagi balik? So ini yang tadi saya kata RM50 ni sama ada kita pakai konsep yang e-credit ataupun apa tu BRIM macam dulu, ataupun zaman sekarang kita just panggil e-credit lah. Terus masuk ke wallet. Ini untuk immediately cushion the impact. Ataupun kalau nak lebih sedikit, nak tambah lagi, contoh tak nak bagi RM50 ataupun apa pun tu, kita bagi sedikit. Tapi at the same time, kita boleh beri, okay? Sebab kalau katakan dia target subsidi, dia ada anak 2-3 orang, baru start kerja, ada isteri, okay, ada baby, then kita memberi additional orang kata relief melalui LHDN punya yang pelepasan cukai. Contoh sekarang ni nak hantar anak pergi sekolah ataupun ambil apa hantar dengan ambil, so pakai petrol, so dia akan incur additional cost. So untuk tu kita of course for the immediate kita bagi melalui ini. Untuk midterm kita boleh bagi melalui LHDN punya relief. Okay, satu lagi pun, okay, kalau kerajaan fikir, sebenarnya dia boleh memberi, untuk kalau ini untuk long term lah, dia boleh memberi, okay, kepada KDRSP. Maksud saya, bagi itu, contohnya lah, kita tahu ada survey yang mengatakan ramai, tak tahu berapa persen, okay, ada saving cuma kurang daripada 10,000 dalam EPF. So, confirm kebanyakannya yang ini adalah B40 ataupun kurang daripada B40, okay. Tapi dalam career sendiri kita ada data gaji ataupun contribution. So kalau siapa yang contribute, contohnya lah setiap bulan cuma RM50 ataupun RM100 sebulan. So maknanya mungkin gaji, kata saya ambil 10%, maknanya mungkin gaji diorang 1,000 ataupun 1,500 lah. Okay. Lebih kurang begitu. Tapi sekarang ni minimum wage dah 1,500. So maknanya at least 150 lah. Contoh, okay. So siapa yang apa orang kata contribution dia antara RM150 hingga contohnya lah RM400. Okay, so government boleh memberi, okay, macam apa ya kita panggil, ada satu term tu, okay, kita boleh memberi uh, minimum ataupun kita boleh match dia orang punya contribution. So kalau katakan dia contribute RM200, okay, jadi kerajaan pun contribute RM200 sama ada ke akaun 1 ataupun akaun 2. Ini kerajaan boleh tentukan lah. So, of course, lebih daripada 1,000 ataupun lebih daripada katakan 800 ke apa ke, government tak perlu nak match, bukan kata match the grant, maknanya match the contribution. Okay, sebab ini mungkin, okay, dari statistik, mereka tak layak ataupun mereka tak perlu dapat subsidi. Yang perlu dapat subsidi adalah golongan-golongan yang contribute maybe 150 hingga RM500. Contohnya lah, kita buat satu threshold, dan government memberi dekat sini. Jadi, kita dah cover short term dapat ataupun immediate kita bagi dalam e-wallet, mid-term kita pakai LHDN, untuk long term kita pakai KDRSP. So semua subsidi yang kerajaan save, katakanlah dia save 20 bilion ke 30 bilion, okay, so dia nak memberi kepada contoh targeted market ataupun targeted citizens of Malaysian citizens, so dia boleh memberi daripada 30 bilion tu mungkinlah, okay. Sebab kebanyakannya ada low income group yang perlu dibantu. So basically that's a focus ataupun that's the end
in the mind. That's the objective. So kita boleh guna semua ni sebab semua data ni menunjukkan mereka layak. Satu daripada income, of course income tu maknanya daripada LHDN dan daripada sini. Dan of course e-wallet ataupun credit wallet ni boleh, itu adalah dia punya main filter adalah income. So boleh memberi ke sini. So yang berkaitan tanggungan banyak apa semua tu, itu kita boleh pakai additional category dekat LHDN untuk ni. Sebab tu kita boleh add contoh tanggungan ibu bapa ataupun warga emas yang masih ada tanggung anak. Sebab tu kita boleh tambah perubatan untuk ibu bapa ataupun kita beli alat apa semua tu. Sebab duit tu, katakan seorang tu ada duit RM5,000. Okay, sebelum ni dia spend untuk minyak RM200 atau RM300 atau RM400. Okay, tapi sekarang ni dari RM400 dia jadi RM600 atau RM400 jadi RM800, almost double. Contohnya bila satu digital tadi. So dia kena fork out RM400 from somewhere else. So itu akan indirectly orang kata akan directly effect golongan B40 dan F40. T20 tak ada masalah. Tapi macam mana cara kita nak beri balik supaya dia dapat cushion the effect, okay, untuk rakyat. Itulah kita kata kita pakai just income, okay, as ni kita ada KDLC, kita ada LHDN, okay, dan kita ada sekarang ni e-wallet yang hari tu kita dah orang kata dah verify based on kita income dekat LHDN. Okay. Dan kita just bagi balik. Jadi confirm yang akan dapat dia punya benefit adalah B40 dengan M40. Okay. Kalau dia ada tanggungan banyak, anak ramai, then kita beri pelepasan cukai. Okay. So bukan ke yang ni agak mudah. Yang Rafizi pergi pusing formula sana, formula sini, padu. Okay. So ini yang tadi saya cerita sedikit. Okay, ini adalah kategori umum. Okay, basically Rafizi ataupun Kementerian Ekonomi patutnya just orang kata from the big orang kata elephant in the room. Okay, subsidi macam mana kita nak beri? Why not? Katakan kita split into few big groups atau few orang kata aggregated segment ataupun aggregate age group. Okay, kita katakan ambil golongan bekerja. Biasanya adalah lebih daripada 20 tahun sampai lebih kurang 55 atau 65 tahun lah. Okay, itu adalah umur retirement sekarang ni. Okay, so data-data ni confirm akan ada. Okay, of course, okay, ada yang kata kalau yang bekerja sendiri mungkin tak ada, tapi macam tadi saya kata yang bekerja sendiri ada business, okay, yang memang lebih. Okay, at least akan ada. Kalau bukan 100% pun, okay, mungkin ada 2-3% atau 5% yang mungkin tak ada data dalam dunia. Okay, yang tu saya akan datang, okay, cover dekat 0.5. Okay, so bulk of it, katakan 90-95%, okay, warga yang bekerja, okay, data mereka ada. Okay, so kita gunakan leverage. Okay, yang tadi saya kata kita boleh bagi relief kat sini, kita boleh tambahkan match the contribution. Okay, government boleh memberi siapa yang cuma contribute kurang daripada RM400 sebulan atau RM300, government boleh match. So dia indirectly dia akan target B40 kat sini. Kat sini LHDN, kalau kita bagi relief, mungkin dia boleh cover untuk B40 dengan M40. Okay, so dua-dua ni dah confirm T20 tak dapat. So bukankah ini pun targeted subsidi? Okay, contoh, yang golongan yang satu lagi ni adalah pelajar ataupun yang masih belajar. Okey, dua-dua ni senang saja. Okey, ini semua yang under kerajaan. Okey, kan kerajaan kita kena bayar yuran, pendaftaran, macam yuran lah, yuran buku, yuran tu apa semua tu. So basically sama macam tadi konsep yang cukai tu, rakyat bayar pada pengutip ataupun LHDN, dan LHDN bayar kepada kerajaan. Okay, saya ambil government, dan government memberi subsidi. Okay, so sama juga. So instead of rakyat bayar kat sini, then government ambil dari LHDN dan bagi subsidi. Kalau duit tu kurangkan sikit cukai yang dibayar, so rakyat yang patut bayar dia tak perlu bayar. So T20 yang patut bayar dia akan bayar. So duit tu pergi kepada government untuk projek infrastructure ataupun development ataupun expenditure budget. Okay, so yang B40 dan M40 yang layak, dia masih
gunakan duit dia. Jadi duit tu tak pergi kepada kerajaan. Okey, untuk beri subsidi lagi. So kebanyakan duit yang government dapat adalah daripada T20. So sama juga kat sini. Penuntut di universiti college yang bawah kerajaan. Okey, kenapa saya emphasize point kerajaan ataupun sekolah menengah rendah under kerajaan. Okey. Sebab kalau orang kata kalau dia mampu, okay, kalau dia boleh hantar pergi kepada swasta, maknanya dia dah already automatically mampu. Okay, dia hantar pergi kerajaan, okay, of course bukan 100%, tapi kebanyakannya lebih daripada 90-95% hantar pergi apa sekolah kerajaan sebab feesnya adalah murah ataupun tiada fees. Okay, so yuran-yuran yang patut bayar, government just instead of collect daripada rakyat, okay, then ambil duit tu guna subsidi, why not yuran tu dikurangkan ataupun dia exempted, jadi rakyat tak perlu bayar yuran ni, jadi yang layak B40 M40 automatically dapat kat sini, okay, then dia macam left pocket apa jadi daripada kita bayar dan pergi government bagi balik kat sini, kalau dikurangkan dia automatic kat sini sebab dia katakan kita ada macam tadi saya kata kita ada 5,000 je atau 3,000 saja. Okay, ini adalah B40. Kalau duit tu dia kena bayar untuk anak sekolah anak, dia pun kena bayar untuk sekolah anak. Okey. Jadi kalau ataupun universiti atau college. Jadi kalau kita exam ataupun kita kurangkan duit tu dia dapat, so dia boleh guna untuk cushion effect yang katakan ni saya cuma ambil yang petrol lah, okey. Sebagai satu contoh untuk subsidi. So dia boleh guna balik cushion effect tu kalau dia boleh save RM200 kat sini. So mungkin dia pakai RM100 yang harga petrol naik. So sama juga kalau sini dia boleh save RM400. Okay, untuk harga petrol mungkin dia pakai RM300 sebab mungkin anak dia sekarang belajar apa college dekat Perak, dia duduk kat KL. So terpaksa travel pergi ambil anak, hantar anak. So dia terpaksa bayar lebih. Jadi duit yang dia save kat sini boleh pakai untuk bayar harga petrol yang dah naik. Okay. Yang anak-anak bawah 7 tahun, okay, yang masih kecil, sebab mungkin ada kata, kalau kita ambil ini, kalau orang yang baru bekerja, golongan B40 M40, anak baru 1 tahun, 2 tahun, kerajaan tak cover ke? Okay, mana dia, apa, tak adil lah, sebab dia tak cover. Okay, sebab tu anak 7 tahun ni, kita memberi pelepasan dalam bentuk LHDN, okay, ataupun kalau katakan ada, orang kata, uh, cara lain, keadaan lain, okey, untuk memberi contohlah, kalau yang 6 tahun, kalau dia hantar pergi prasekolah yang kerajaan, mungkin yuran tu boleh exempted. So, yang ni pun kita boleh cover. Satu lagi mungkin yang masih anak kecil atau baru lahir, boleh memberi satu kategori baru ke ataupun something like, saya tak boleh nak fikir sekarang. Okey, mungkin untuk bayi yang kurang daripada 3 tahun, okey, ataupun ada untuk nak apa kata, ada special insentif ataupun pelepasan lah. Okey, untuk yang kurang daripada 5 tahun atau 3 tahun. So ini, so there are ways yang kita boleh tackle yang apa, couple yang baru kahwin ataupun yang baru dapat anak. Okey. Sebab kebanyakan yang ni mungkin parent-parent dah sampai umur 30-40 tahun, dah stable income. So semua ni datanya adalah lesen. Tapi kalau yang masih apa kata, yang masih dalam 20 hingga 28 tahun atau 30 tahun ni, mungkin especially kalau dia orang kerja kerajaan atau kerja swasta, mungkin ada data ni. Tapi kalau dia orang kerja sendiri ataupun informal sectors, mungkin terlepas. Jadi itu salah satu cara lah, sama ada dari segi yuran ataupun dari LHD apa semua. Okay. Satu lagi yang ini, yang golongan yang apa kata, kerja sendiri, gig atau informal, kalau boleh cuba promote untuk register ataupun just submit income dalam dekat LHDN. Okay, kalau nak layak kepada any incentive atau subsidi. So indirectly, walaupun mungkin dia dalam keadaan sekarang mungkin dia tak perlu nak register, tapi even katakanlah gaji dia 10,000 ke atau 20,000 part time apa semua tu, just isi
ataupun submit form ataupun buat create satu new category ke apa ke. Contoh, golongan yang ni kerja sendiri. Bagilah insentif. Contoh kalau dia beli katakan yang apa, Grab food rider ataupun food panda rider. Okay. Dia perlu ada motosikal. Contohnya lah. Okay. So, government boleh come up with some kind of incentive apa semua tu. Kalau beli motosikal untuk kerja ni, yang bukan dekat sini, bukan dekat sini, bukan dekat sini. Okay. Ataupun maybe partly daripada sini. Okay. Yang nak kerja kat sini, contohnya lah. Kalau dia nak layak, katakan motosikal anything less than 8,000 ke bawah. Okay. Mungkin government boleh bagi 500 ataupun RM1,000 one off kind of subsidi, tapi nak layak, nak dapat subsidi ni, perlu submit form LHDN. Regardless, apa, dia tak dapat income, regular income, tapi just submit for one off. Okay. So, dah dapat data. Then, dia boleh, orang kata, isi nombor bank atau ni. So, government just bayar balik dekat sini. Okay. So, that's one way. Sama juga warga emas. Contohnya warga emas lebih daripada 65 tahun, 70 tahun. Apa, mungkin data ada ataupun tak aktif ataupun tak ada langsung. Okay. Sama juga kalau katakan warga emas mungkin nak pakai kereta. Katakan contohnya lah dia jadi Grab driver. Okay. So sama juga. So kereta yang harga kurang daripada 40,000 atau kurang daripada 50,000. Okay. Mungkin government boleh dapat on-off rebate 5,000. Tapi nak dapat limit rebate 5,000 ataupun 4,000. Contohnya lah. Make it compulsory. Isi form LHDN. Isi form apa tu, bank detail. Sama macam e-credit wallet tu, kita kena bagi nombor IC, nombor bank ke apa ke, contohnya lah. Okay. Just isi nombor bank. Okay. Untuk dapat this rebate direct kepada account dia orang. So, kan kita, so this quantum sama ada 5,000 atau 500 atau 800, 700, that government can decide what is reasonable ataupun what they supposed to get ataupun what should be the reasonable amount. Sebab kita tarik balik subsidi, contoh petrol saja ataupun beras ataupun apa-apalah yang nanti akan ditarik balik. So, bukan ke yang ni agak mudah? Okay. So, ini yang saya nak cerita lah. Okay. So, nak cerita panjang-panjang pun mungkin ni. Tapi kalau ada soalan, dan saya ni. Okay. Macam saya kata, ni tambah pengeluaran cukai. Satu lagi, contohnya lah. Dekat sini. Sebab kat sini, mungkin susah nak, orang kata, rakyat nak tipu ataupun nak abuse sistem. Sebab ni semua ada ni. Sebab tu saya kata, better pakai yang left pocket, right pocket. Okay, just turunkan apa tahu exam yuran ataupun turun bagi diskaun, so, supaya duit tu masih dengan rakyat, so dia tak pergi kepada kerajaan melalui exam kerajaan perlu bagi subsidi. Okay, tapi golongan ni yang especially informal sector gig ni susah sedikit, so dia tak ada regular income ataupun dia tak ada yang orang kata susah nak monitor, contohnya lah. So boleh just fikir some out of box criteria, contohnya lah, dia golongan, dia tak termasuk dalam semua ni, tapi dia kerja sendiri. Okay. Contohnya lah. Yang tadi saya kata, kalau nak bagi yang one off rebate macam 500 untuk motor ataupun 1,000 untuk kereta ataupun 4,000 untuk kereta, okay, that's maybe okay lah. Tapi untuk cushion the impact immediately, untuk katakan petrol subsidi tarik balik, contohnya lah bulan 6 nanti Rafizi kata, oh overnight saya nak tarik balik, contohlah. Okay. So, kalau nak macam tu, immediate macam tadi saya kata, bagi cadangan, bagi kredit e-wallet. Tapi dah dapat, so golongan ni agak susah sikit kita nak verify. Okay, tapi kalau government boleh nak verify, no problem. Tapi kalau just kata tak perlu, tak nak pening kepala, you don't want to scratch your head, then just make it ni. Just apa, sama macam e-credit wallet. Okay, apply. Based on dia punya IC, okay, mungkin boleh leverage bank negara atau bank-bank atau secret. Okay, kalau dia ada loan, okay, lebih daripada 300,000. Kenapa lebih daripada 300,000? Dia kadang-kadang kita ada rumah, kereta ataupun motor, contohnya lah. Okay, biasanya kalau yang lebih daripada 300,000, katakan rumah, biasanya 100 hingga 200. Ini adalah rumah ataupun 250,000 lah contoh. So kereta ni
So kalau dia lebih daripada 300,000 confirm, okay, ataupun kemungkinan besar dia adalah dah masuk ke of course M40, okay, ataupun T20, okay. So then jangan. Tapi kalau 300,000 ni rasa macam rendah sangat, just make it 400 atau 500,000. Jangan, okay. Ataupun mungkin 600,000. Tapi saya rasa we target at least the orang kata minimum population, okay, yang betul-betul perlukan. Jadi janganlah terlalu naikkan. 300 atau 400,000 tu looks for me reasonable, sebab harga rumah biasa flat ataupun B40, sebab kita nak target especially B40 and 40. So harga rumah biasanya B40 antara 100 hingga 150,000, M40 maybe 200 hingga 300,000. Okay. Dan kereta kalau B40 M40 biasanya kurang daripada 40,000 atau 50,000. Motor of course kurang daripada 6,000 atau 10,000 lah. So kalau kita add on kata ni 50,000, so paling banyak 250, 300,000. Okay. So antara 300 hingga 400,000. Kalau ada loan bank atas nama individu itu, maknanya confirm dia dah luar daripada B40 at least. Okay, mungkin dia M40 tapi at least, jadi dia tak layak untuk dapat ni. Ataupun EPF saving lebih daripada 50,000 ataupun 100,000 contohnya lah. Okay, ini boleh jadikan mungkin katakan 100,000 lah, 50,000 mungkin ni. So tidak layak antara mana-mana lah. Okay, tapi saya rasa syarat ni lah, sebab kalau yang ni loan bank ni, ini yang apa Rafizi apa pening kepala nak kumpul data pasal aset apa semua tu, sebab biasanya aset jarang orang apa beli cash. Okay, biasa orang akan beli pakai loan. Okay, of course kalau kita pakai ni orang kata tapi dia sebenarnya dapat harta pusaka, ataupun dia apa kata ayah dia dulu kaya, lepas tu dia just tukar nama. Okay, yang tu kita tak boleh nak buat apa, tapi it's not majority ataupun bulk of it lah. Okay, tapi at least nama dia mungkin ada saving. Okay, sorry, ini sebenarnya bukan EPF, savings. Okay, tapi EPF pun boleh pakai. Kalau ada duit lebih daripada 50,000 dalam akaun, okay, tu kemungkinan besar dia bukan adalah B40. Okay, walaupun dia dapat harta tu daripada arwah, okay, ataupun daripada turun-temurun. Okay, so kalau ada ni, so confirm golongan ni tak dapat. So you can set few criteria. Okay, so contoh ni I'm just taking loan atau secret. Kalau ada lebih daripada 300,000 tak layak, ataupun savings atau EPF lebih daripada 50,000 ataupun 100,000, automatically tak layak untuk dapat e-wallet. Sama macam konsep yang hari tu, gaji 100,000 ke atas tak dapat. Okay, so why not buat macam tu? So it will cushion the effect. Okay, saya rasa lama saya dah bercakap ni. Okay, saya just quickly tengok. Okay, ini antara beberapa ni lah. So daripada kita orang kata pening kepala, scratch our head, okay, padu, okay, macam-macam lah, security breach ataupun bug. Okay, kenapa just build on whatever we have right now, Rafizi. Okay, okay, contoh kalau nak just nak promote, okay, e-credit punya ni, e-wallet, okay, just give, you dah pernah buat yang apa e-ramah Madani, okay, bagi phone, bagi 5G phone line murah. So just promote, so even warga emas ataupun dia orang boleh create their own account guna smartphone. Okay, so itu saja untuk sekarang ni. Okay, saya just okay, so agenda day. Okay, Rafizi, I'm not sure. Okay, I'm not really supporting you create sistem padu ni. Okay, although you say dia tak gunakan dana banyak apa semua, tapi bagi saya, why you want to create another system? Unless you nak buat macam konsep, I don't know, macam Grab ataupun Uber ataupun you want to create like I don't know, kadang-kadang orang kata the demand map ataupun orang kata hotspot areas. Okay, how ini apa? Tapi benda tu Dawsum kita 10 tahun dia bawa banci apa semua. Of course, it's not really kita boleh nampak macam map, macam traffic map apa semua tu. Tapi why you want to create this? Your main objective, dia ada dua, okay. Satu adalah you nak, okay, dan dapatkan real time data apa semua tu. Second is untuk sasar sendiri. Tapi saya
target yang second tu. So untuk target subsidi, you don't need to have a padu. You can just use your current system LSTM, KDLSP, apa sekolah kerajaan ataupun universiti IPTA, okay, all those, so you can actually cater bulk of 10 million ataupun 20 million or even up to about 30 million punya rakyat, so you can give in terms of the pelepasan cukai ataupun insentif ataupun you match the EPF contribution only for the first one, unless you are really have any compelling reason, okay, you want to do this. Tapi bagi saya, kalau you buat pun, I don't see any long term need. Okay, contoh hari ni orang yang duduk sebelah Mid Valley, maybe dia kerja hari ni, so you nampak memang pendapatan golongan B40 ada dekat sebelah Mid Valley, okay, ataupun sebelah Mont Kiara dekat Serambut, ataupun dekat Kerinci somewhere else. Tapi kalau lepas 2-3 tahun kalau dia pindah, okay, maybe kalau dia update dia punya IC ataupun alamat, then you will see thing. But I don't see government nak tahu almost real time data atau near real time data. So at the end of the day, you want to get orang kata remove something. Of course, this is also related to GST, tapi that's another day punya topic. That's why most countries they implement GST, okay? So that is based on consumption. Automatically T20 ataupun higher M40 dia akan consume banyak, so they have to pay more. So you can use that tax GST untuk memberi subsidi ataupun some kind of incentive untuk B40. So B40 they don't consume much in terms of the goods and services on a relative term. Okay, that's why most countries 140, 160 countries dah implement GST. Okay, but that's another story. So back to this, Rafizi, just think about it. Okay, you're already halfway through, but you should have asked at least for Padu, you should have asked people's opinion ataupun pegawai-pegawai kerajaan. Okay, I feel personally you rush through this Padu. Okay, because if your main objective is to give subsidy, saya kata you tak perlu ada data Padu pun untuk memberi subsidi, target subsidi. You ada LSTN info, you ada KDLC info, you ada SPR punya data, you ada sekolah-sekolah apa macam dulu Najib. Sorry to say, Najib was at least smarter ataupun dia memberi bantuan sekolah, dia bagi print, so it's directly cash. Of course dia bagi dalam bentuk voucher apa semua tu, but you don't have to go through the same process. You can give via these days via the e-wallet, credit to e-wallet, and also it's good whatever credit you guys giving it, government giving, you also can monitor how people are spending. Okay, so there's a spending pattern. You guys can see how much the things, whether people spending on the food or people spending on transportation or people spending on, I don't know, for other expenses. Okay, so you can see some kind of a pattern. Okay, then those kind of data, then you can use or double leverage on. Okay, so that's all, Rafizi. Okay, harap apa kata, you should think about it, ataupun apa ahli parlimen the other side maybe to question, sebab ada banyak benda still people not clear. Even sekarang ni Padu, Rafizi didn't come out how he exactly on that is data, how he's going to channel the subsidy. Okay, sampai sekarang at least saya tak tahu. Okay, mungkin dia beritahu, tapi how he's going to channel it. Okay, daripada data tu, sama ada dia kata, oh, sebab orang tu duduk dekat Mid Valley punya area ataupun Mont Kiara ataupun sesuatu ni, dia duduk sebelah, not exactly Mont Kiara sebab dia apa duduk postcode, so dia akan memberi. So he gets more, maybe RM300 versus orang yang duduk dekat Skincan atau Tanjung Garang mungkin dapat RM200. Is it what is trying to do? But I don't see much difference. Sebab on a relative term, kalau you duduk dekat KL, area Mont Kiara ataupun Valley, your income, okay, at least should be slightly higher. Okay, you dapat banding dengan maybe, so you punya income dengan expenses pun kurang. Of course, they're not exactly apple to apple. Okay, tapi why not just kalau orang yang duduk Mont Kiara ataupun Selangor dia dapat RM300, orang yang duduk Tanjung Garang pun dapat RM300. Tapi dia punya orang kata
expenditure apa semua tu, sebab dekat Mont Kiara ataupun dekat ni kita ada public transport, kita ada Rapid KL, which is also ada prasarana apa semua tu. Dekat Tanjung Korang, of course mungkin ada apa bas, okay, kerajaan ataupun apa bas percuma ke apa ke, okay, saya tak kurang pasti, okay, saya ni, tapi at least dekat area Shalam ada apa bas percuma lah, okay. So still, why not you make it easy first, simple, just continue, okay, rather than creating this padu. Okay.